sampailah sekarang dah 22 tahun dah saya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Lama dah, tua dah saya. Umur saya 83 tahun. Okey, umur saya 83 tahun. Tak percaya tanya Ustaz Hassan Bakri. Okey, baik, jawatan yang diamanahkan kepada saya merupakan jurulatih utama Jawi Negeri Perak dan tugas saya adalah untuk memberi kursus-kursus Jawi kepada guru-guru dan juga para pelajar. Baik, pengalaman saya sebagai pemeriksa kertas Jawi, UPKK dan juga Serai. Serai ni dah tahu tadi kan, Ustaz Yamin dah terangkan, sijil rendah agama Islam untuk pelajar tahun 6 hanya terdapat di negeri Perak Darul Ridwan sahaja. Okey, baik, saya tak nak panjang-panjang ni. Okey, boleh panggil saya apa? Ustaz Hidayat. Nak lagi cantik, panggil saya Ustaz Hidayat yang handsome. Oh, yang tu memang super. Okey, baik. Okey, so saya nak kamu teruskan momentum semangat kamu hari ini sebab saya daripada tadi start bermula sirah saya bersama-sama dengan kamu. Saya tengok sekolah Seri Al-Imtiaz ni mempunyai satu perkara yang jarang-jarang kita temui dalam bengkel. Apa dia? Semangat. Semangat ke tak semangat? Semangat. Seorang je. Okey, semua buka mic. Semua buka mic. Kita bagi satu tepukan. Semua bagi tepukan dari sini. Saya nak semangat. Come on. Tepukan. Come on. Okey, good. Alright. Kalau tak faham tanya insya-Allah. Okey, baik. Okey, baik. Boleh kita mulakan ke tak? Boleh. Boleh kita mula. Ya Allah, tadi saya tengok semangat kenapa jauh semangat. Come on. Boleh kita mulakan ke? Bukan rumah kamu tu dengan semangat kamu. Boleh kita mulakan ke tak? Boleh. Okey, ni gambar apa kelas? Gambar apa ni? Geng, gambar apa ni? Beyblade. Siapa tahu cerita apa ni? Oi, tahu. Kamu semua buat TV tahu Beyblade. Ish. Cobaan. Okey. Baik, sama-sama ikut saya. Okay, boleh kita mulakan? Okay, sama-sama. Ikut. Sedia. Mula. 3, 2, 1. Ayo. Hancurkan. Oh, semangat. Okay, good. Baik. Okay. Baik, saya akan bawa hari ni tajuk-tajuk cerita je dalam yang kamu suka tengok dalam TV. Tahu tak apa dia ni? Cerita apa? Hulk dan ada bulan. Cerita apa ni? Gambar apa ni? Avengers. Oh. Ya Allah, kamu semua tahu. Ish. Cobaan. Okay, listen. Okay, dengar. Baik. Saya nak tanya kamu satu soalan. Tadi Ustaz Yamin dah tanya dah. So, tu untuk pelajaran sirah. So, saya nak tanya untuk pelajaran Jawi. Pastinya soalan ni, saya dah bawa dah soalan ni ke mana-mana saya pergi. Saya lebih kurang ada 6-7 tahun saya jadi penceramah bengkel teknik menjawab soalan ni. Saya bawa soalan ni, saya tanya setiap kali saya pergi, semua orang tak boleh jawab. Oleh kerana tak boleh jawab, maka saya namakan dia soalan apa. Sebab daripada mula saya berkecimpung dalam bengkel teknik penceramah bengkel teknik ni, saya tanya soalan yang sama, semua tak boleh jawab. Termasuklah saya tanya ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ustaz-ustazah pun tak boleh jawab. Ya ke? Ya, serius. Sebab itulah, oleh kerana semua tak boleh jawab, maka saya namakan soalan ni soalan susah gila. Dah susah gila. Apa soalannya? Tengok dulu nanti Zat. Okay, so saya nak bawa soalan yang sama. Soalan yang susah gila ni, dia susah dan gila pula ni, yang siapa pun sampai sekarang ni tak boleh nak jawab. Saya nak tanya kok-kok lah sekolah Seri Imtiaz Cyberjaya ni ada yang boleh jawab. Kalau boleh jawab memang terbaik lah. Kok-kok Ustaz Bakri pun nak jawab, Ustaz Hassan nak jawab. Boleh kan Ustaz? Tapi soalan confirm susah gila. Sebab saya namakan susah gila tu. Dah susah gila. Okay, are you ready? Apa soalan dia? Soalan susah gila ni, okey, tengok baik. Tengok pada skrin saya. Semua mata-mata beri tumpuan pada skrin saya sekarang. Siapa-siapa yang belum pinkan skrin saya, sila pinkan skrin saya supaya nampak lebih besar, lebih jelas. Skrin saya tu. Okey, are you ready guys? Are you ready? Alright, so kita tengok apakah soalan susah gila yang seorang pun sampai hari ni tak boleh jawab. Mari kita tengok. Soalan dia ialah, tengok ni. Jawi ni susah ke senang?
Dua-dua lah. Senang-senang. Jauh ini senang ke susah? Susah ke senang? Senang. Tapi Senang. Okey, Ada alhamdulillah. susah, ada Okey, susah. maknanya dengar. Okey, maknanya majoriti kata jauh ini senang. Inilah jawapan yang saya sering dengar ke mana-mana saya pergi. Okey, maknanya hari ni apa? Tugas saya mudah. Kenapa saya kata tugas saya mudah? Sebab jauh Sebab kita senang. Very easy. So, okey, baik. Jauh ini senang. Okey, sangat senang. Okey, so sebelum saya nak pergi terus, saya nak beritahu kamu sebenarnya saya bukan orang Malaysia. Saya bukan orang Malaysia. Saya lahir di London. Okay, saya dilahirkan di London, saya duduk di London, saya baru sampai di Malaysia. Sebab itu saya tak berapa pandai cakap Melayu. Boleh sikit-sikit saja. Alright, boleh faham? Rojak. Boleh faham tak? Understand? Okay. So Boleh. don't talk. If you talk, I ketok. Understand? Okay, baik. So, baik. Oleh kata senang, maka saya nak bawa kamu kita nak buat satu aktiviti yang sangat senang. Saya nak kamu santai-santai. Hari ni Ustaz, tadi 1 jam Ustaz saya dengan Syirah. Ustaz Hasan bagi rehat. Berapa minit je Ustaz? Kami ni penat Ustaz, tak makan lagi. Tak apa, kita sama. Saya pun tak makan walaupun saya boleh makan. Sebab saya nak sama dengan kamu. Okey, kita tak makan. Kita sama-sama tak makan. It's okay. Semangat tu yang penting. Baik. Oleh kerana kata Jawi senang, maka saya nak bagi satu ujian penilaian untuk kemahiran Jawi. Allah Ustaz ni yang saya malas ni Ustaz. Di sekolah ujian main bengkel pun ujian. Apa ni Ustaz? So don't worry, saya kata. Saya takkan bagi kamu yang berat-berat. Apa ujiannya? Saya akan suruh kamu buat apa? Suruh rumikan sahaja. Jangan tulis soalan. Tulis jawapan saja. Jawapan dalam tulisan apa? Rumi. Understand? So pastikan dekat atas meja kamu ada pensel, dekat atas meja kamu ada buku kosong atau kertas kosong. Are you ready guys? Are you ready? Okay, dah ada. Are you ready? Okay, baik. So apa ujiannya? Okay, masa saya bagikan saya akan main, okay, kamu akan masa ujian ni saya akan dendangkan satu lagu album terbaru saya. Ini album terbaru saya. Okey, saya akan promosi. Siapa nak dapatkan album tu boleh PM saya nanti. Ataupun PM Ustaz Asal akan PM saya. Okey, album terbaru saya. Okey, baik. So, pastikan saya berhenti lagu ni maknanya masa kamu habis. Dan yang paling penting, semasa kamu jawab ujian saya ni, jangan tengok kawan sebelah. Jeling boleh tak Ustaz? Jeling pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab saya ikut kata Datuk Siti Nurhaliza dan juga Datuk SM Salim. Apa kata Datuk Siti Nurhaliza dan SM Salim? Dia kata apa? Menjeling nanti juling. So saya tak nak kamu juling. Jangan jeling kawan sebelah. Jangan tengok kawan sebelah. Buat sendiri. Understand? Yeah. Okay. Baik, so ready? Okay, ini soalan dia. Apa soalan dia? Rumikan. So mudah saja. Very easy. Okay, baik. So kita tengok rumikan. Ada 10 soalan sahaja. So masa bermula daripada sekarang sehingga habis, sehingga lagu diberhentikan. Okay, lagu terbaru saya, album. Terimalah. Dudi dudi dam dam, dudi dudi dam. 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 Kamu makannya apa? Saya dulu masaknya. Ada tempe goreng, ada ayam goreng, semuanya digoreng. Oseng, oseng, oseng. Sayurnya pilih saja. Okay, tinggal lagi 1 minit. Semua ada di meja. Ada sayur bayam, ada tempe bacem, awas pedas sambelnya. Masih kecil makan disuapin. Mau mama yang nyuapin. Sudah besar harus bisa bantu mama kerja di rumah. 30 saat lagi guys. 30 saat lagi guys. Come on. Dah siap. Dah siap, terbaik. Okay, dah siap, cek balik. Cek balik.
Okey, masa dah pun tamat. Letakkan pensel kamu. Okey, so mari kita tengok ni gambar siapa ni? Gambar siapa ni pula? Siapa tahu? Siapa nama dia tu? Saya pun lupa. Oh, dahsyat. Ish. Cobaan. Hebat kamu ni. Okey, baik. So mari kita tengok. Okey, kalau betul right, kalau salah pangkah. Hari ni saya nak lantik kamu semua jadi ustaz dan ustazah. So pastikan jadi ustaz ustazah yang jujur, honest. Okey, jangan kalau salah pangkah je tak apa. Kalau betul right sahaja. Jangan tipu sebab kalau tipu berdosa. Ada malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir pula. Teringat Azwar Adi pula. Tadi ada malaikat atik roket ni sebelah kiri kanan kita ni. Dia akan tengok kamu. Okay, so are you ready guys? Kita tengok apakah jawapannya. Baik, kita tengok nombor 1. Okay, nombor 1. Baik, soalannya. Lam alif mim. Apa jawapannya? Lam alif mim. Apa dia? Lama. Siapa buat lama? Jawapannya betul. Siapa buat lam pun betul. Okay, ini ada jawapannya. Okay, nombor 2. Nombor 2 teroka. Okay. Nombor 3 serata. Nombor 4 sekata. Nombor 5 pengalam alif nun pengelana. Nombor 6 okey dal alif hamzah waw nun DO1. Komputer 7 komputer tapi siapa eja KOM salah. Dia COMPUTER. Nombor 8 dirasa. Nombor 9 bahana. Nombor 10 huruf A. Okey. Baik, dah? Jujur. Siapa saya tak kisah. Bukan nak boleh marah apa pun. Okey, kita jujur. Apa kita jujur, okey? Kalau betul kerana tipu tak guna. Biar salah tapi kita jujur. Okey, dah. Boleh saya tukar ke slide seterusnya? Boleh. Dah dapat dah jawapan? Dah tanda dah semua? Dah. Okey, kalau dah, gambar siapa pula ni? Retaka. Masya Allah tahu juga. Ish. Cobaan. Okey. Baik, apa yang perlu kamu buat selepas ni? Kira berapa betul. Okey, kira berapa betul. Kemudian perkan dengan 10. Kalau 5 per 10 lah. Okey, saya bagi masa 1 minit untuk isi. Saya 5 per 10. Saya dapat. Saya 8 9. Saya 9. Siapa dapat 10 start belanja? 1 per 10. Allah Haris Raya. Saya dapat 9 per 10. Dua je salah Saya dapat 9 per 10. 8 per 10. Saya 2 per 10. Saya 9 per 10. Dekat. Saya hafal betul. Okey, dah semua ya. Okey, tolong tulis kat ruangan chat berapa dapat kat ruangan chat masing-masing. Saya nak tengok. Betul. Boleh. Saya tutup. Ustaz kena chat Ustaz. Okey. Baik, berapa tengok. Oh, 9 per 10, 8 per 10, 5 per 10, 2 per 10 pun ada, 3 per 10. 1 per 10 pun ada, 3 per 10. Okey. Okey dah. Okey, so kita tengok di sini. Baik, so saya tanya lagi. Okey, berdasarkan majoriti saya tengok. Soalan jawapan kamu buat. Saya bagi hari ini latihan yang sangat mudah. Mudah kenapa? Saya tak suruh kamu jauhikan pun. Saya hanya suruh kamu buat apa? Suruh rumikan sahaja. So, okey, berdasarkan keputusan saya tengok ni, majoritinya dapat 5 ke bawah. Kalau soalan jawi ni senang, pastinya akan dapat 10 per 10. Sebab itu saya beritahu, mentaliti pelajar hari ini, dia menganggap jawi ni mudah. Sebab itu mereka tidak study pun pasal jawi. Tak study pun jawi ni. Tak apalah, jawi ni relax Ustaz. Saya pernah tanya satu budak, dia kata apa, Ustaz, jawi ni senang Ustaz, kacang goreng Ustaz. Okey, pejam mata pun dah boleh dah. Jawab jawi, nampak sangat nak membongak. Tak bongak. Okey, maknanya apa? Maknanya jawi ni itulah mentalitinya. Saya nak beritahu bahawasanya jawi ini bukan satu subjek yang mudah seperti mana yang kamu sangkakan. So, pay your attention. Don't talk. If you talk, I ketok. Understand?
Understand? Okay, so bagi perhatian. So kita akan mulakan insyaAllah. Alright, gambar apa ni? Transformer. Dahsyat kamu ni. Ish. Apa dia? Cobaan. Okay. Cobaan. Okay, right. So kita tengok. Okay, sukatan mata pelajaran tulisan Jawi. Okay, kita tengok. Tulisan Jawi ni untuk subjek UPKK ni selalunya dia masuk tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 3. 3 sampai tahun? 5. 5. 3 sampai. Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak? Ada. Ha? Tak ada. Yes, terbaik. Ya ada. So, okay, ingat. Tajuk yang masuk dalam tulisan Jawi ni bermula daripada tahun 3 sampai tahun 5. So, macam biasa. Okay, saya tak bawa hari ni. Kalau tidak, dalam ceramah saya akan bawa topik-topik atau tajuk-tajuk untuk pengenalan. So, hari ni saya tak bawa sebab saya nak cut. Okay, so, kita kena hafal. Ada 11 tajuk keseluruhan. Yang perlu kamu hafal bermula pada tahun 3 sampai tahun 5. So, kita teruskan kepada pembahagian kertas soalan. Okey, mari kita tengok kertas soalan. Okey, baik. Okey, masa sebelum tu masa diberikan hanya berapa? Hanya 1 jam 30 minit. So gunakan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin. Okey, apa yang ada pada kertas, apa yang kena tulis pada muka depan, semua dah diterangkan dengan jelas oleh yang berbahagia pada Ustaz Yamin sebentar tadi. So saya tak nak sentuh benda tu. Okey, tak nak ulang sebab kita 1 jam. So, pastikan itu pun penting. Setiap kertas setiap saja pastikan isi maklumat di hadapan angka giliran dan juga nombor kad pengenalan tu dengan jelas, terang dan nyata. Kenapa? Sebab itu adalah merupakan identiti kamu yang orang lain tak kenal pun kamu. Ustaz-ustazah tak kenal, pemeriksa tak kenal kamu. Mereka hanya boleh kenal kamu, boleh detect kamu berpandukan apa? Berpandukan kepada kad pengenalan dan juga angka giliran. Okey, so tulis elok. So saya tak sentuh panjang-panjang. Ustaz Yamin dah sentuh tadi. So, mari kita tengok pembahagian kertas soalan. Okey, di sini saya nak kupas sama-sama apa dalam Jawi ni kita rasa macam mudah, sebenarnya tak mudah seperti yang kita sangkakan. Baik, so kita tengok kertas soalan ni terbagi kepada 2. Bahagian A, Jawi 70 markah dan yang kedua bahagian B, Khot 30 markah. Guys, look at to the screen. Tengok pada gambar aja. Tengok pada skrin saya. Cuba kita perhatikan. Bahagian A 70 markah, bahagian B 30 markah. Apa yang pelik dekat sini? Baik, dengar ni. Baik, pengalaman saya. Sepanjang saya menanda kertas UPKK. Dulu saya tanda kertas di daerah Manjung. Saya duduk di Manjung, Perak dekat dengan Lumut. Saya tanda lebih kurang dalam budak-budak ataupun pelajar UPKK dalam 4,000, 5,000 lebih. Saya tanda dalam masa seminggu kita orang kena siapkan untuk kertas Jawi ni dan semua subjek lah. Saya khusus untuk Jawi. Okey, kemudian Jaib dia tengok Allah 1 minggu kesian dekat ustaz-ustazah nak kena raih semak 5 atau 4,000 kertas dalam masa seminggu. Kesian. Maka mereka pun mengambil keputusan Jabatan Agama Islam Negeri Perak, dia nak mengurangkan beban kami, maka dia tahun seterusnya dia bagi kat kami seorang satu kepala kena semak soalan sebanyak sikit daripada 4,000 iaitu 14,000 kertas dalam masa 2 minggu. Kan? Okey, pengalaman saya ketika saya meraih kertas ialah okey, maknanya kalau kamu tengok pelajar yang paling cerdik sekalipun untuk bahagian A 70 markah ni tak semua tak ada seorang pun setakat yang saya periksa pengalaman saya 5-6 tahun sebagai pemeriksa kertas ni tak seorang pun yang dapat full mark ataupun markah penuh. Paling tinggi kita ambil lah 60 markah. Tinggi sangat dah tu. Okey, 60 bahagian A. Bahagian B pula kalau kita tengok, okey, ini yang masalahnya sebab pelajar cemerlang, pelajar gemilang, pelajar terbilang, pelajar temberang. Walaupun mereka ni hebat di bahagian A, tetapi tak semua hebat di bahagian B iaitu Khot. Kenapa? Sebab buktinya kita sama-sama lah. Di kalangan kamu ustaz-ustazah, ya, Ustaz Hasan, cuba kita fikir. Di kalangan ustaz-ustazah sendiri pun, yang mungkin pakar Jawi, yang mungkin boleh, tapi tak semua orang boleh Khot. Betul tak Ustaz? Jadi kita pun sama. Jadi Khot ini adalah, kalau ikutkan, satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Tak semua orang boleh tulis Khot dengan cantik. Okey, jadi sebab itu kita bagi perhatian sebab saya nak kamu macam mana kita nak tackle untuk dapat Khot ni untuk membantu markah di bahagian A. Okey, nanti kita akan sembang insya-Allah. Baik, kita pergi seterusnya. Alright, mari kita tengok.
Okey, bahagian A ni, okey, apakah yang ada atau dalam bentuk soalan yang ada dalam bahagian A? Saya akan terangkan bentuk soalan dan saya akan bagi beberapa tips yang pelajar-pelajar sering buat kesalahan dan macam mana kita nak atasi. Okey, so bagi perhatian. Tak faham, angkat tangan, berdiri dan tanya. Tak payahlah berdiri kat dalam kelas. Angkat tangan dan tanya. Okey, baik. So yang pertama ialah aneka pilihan. Okey, apa yang perlu anda buat pada soalan aneka pilihan? Apa dia soalan aneka pilihan ni? Apa dia aneka pilihan? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? Apa yang kamu faham soalan aneka pilihan? Boleh pilih apa-apa je. Ada tak? Boleh pilih apa-apa je. Apa? Jawab je, tak apa, saya tak marah. Come on. Boleh pilih apa-apa je. Haris, apa dia Haris? Boleh pilih apa-apa yang nak. Aneka pilihan ni maksudnya ialah soalan yang dia dah bagi jawapan. Dia dah bagi jawapan, so kita kena pilih jawapan dia. Okey, A, B, C, Alif, Ba, Jim, Dal tu. Okey, baik, kita tengok. Gambar siapa pula ni? Tak kenal? Tak kenal lah. Apa dia? Goku. Goku? Semua tahu, Masya Allah. Ish. Cobaan. Okey, saya akan keluarkan satu gambar sampai kamu tak tahu. Apa ni Ustaz? Cerita nanti tengok. Okey, baik. So, baik. Saya nak Haris. Sebab Haris ni nama macam anak saya. Anak saya pun nama Haris. Muhammad Haris Syamil. So ni Haris. Saya tengok kerusi dia pun sama macam kerusi saya. Kita geng. Okey. Baik, warna sama kan? Okey, baik. Baik, Haris. Ya, Ustaz. Haris. Okey, kuat sikit suara Haris. Semangat sikit Haris. Saya nak kamu hari ni jadi Goku. Tolong baca Ustaz apa yang Goku cakap ni Haris. Boleh bagi kawan-kawan lain dengar? Boleh. Okey, kuat sikit Haris. Semangat sikit. Okey, nombor 1. Apa dia Haris? Dia cakap apa? Goku cakap apa? Kamu nombor 1. Pastikan baca arahan terlebih dahulu. Yes. Nombor 2. Kenal pasti kata kunci soalan. Yes. Nombor 3. Bulatkan dan tandakan jawapan dengan sempurna. Yes. Nombor 4. Padam dengan bersih jika ingin menukar jawapan. Exactly. Terima kasih Goku Haris. Nama baru Goku Haris. Okey, baik, apa yang Goku ni pesan dekat kita? Dia kata untuk soalan aneka pilihan ni, pertama sekali kata apa? Dia kata pastikan baca arahan terlebih dahulu. Pastikan baca arahan. Ustaz Yamin dah terang dah tadi. Yang kedua, kenal pasti kata kunci. Apa kata kunci soalan dia? Apa yang soalan ni nak? Yang ketiga, bulatkan dan tandakan dengan jawapan yang sempurna. Jawapan dengan sempurna. Okey, dan padam dengan bersih jika ingin menukar jawapan. Baik, kita tengok ni kesalahan yang pelajar buat. Okey, kita tengok. Okey. Baik, jangan buat macam ni. Apa yang pelajar ni buat? Cuba kita tengok. Ni contoh soalan Contoh soalan. Baik, dia jawab macam ni. Prak. Okey, baik. Okey. Apa kesalahan dia? Dia tak bulatkan. Okey. Dia Cuba perhatikan. Pertama apa kesalahan dia buat? Dia tak bulatkan. Tadi dengar balik, ingat balik apa Goku cakap. Apa kesalahan yang pelajar ni buat? Dia tak baca arahan. Yes! Hebat! Ish! Cobaan. Hebat kamu ni. Baik, saya tanya soalan ni tak semua dapat jawapan ni. Okey, kamu hebat. Sekolah Sri Imtiaz ni terbaik insya-Allah. Baik, so pertama sekali dia tak baca arahan. Apa arahan dia cakap kat sini? Bulatkan jawapan yang betul. Dia tak bulatkan, dia buat macam tu. Tu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua. Kenapa? Apa kesalahan yang kedua? Siapa dapat detect? Tengok. Apa kesalahan kedua? Dia jawapan. Ada dua jawapan pada satu soalan. Kat mana? Soalan yang mana? Nombor berapa? Nombor 3, nampak tak? Okey. Yang saya bawa ni adalah contoh kesalahan yang pelajar pernah lakukan. So saya tak nak pada tahun 2021 ni calon-calon pada tahun ini buat kesalahan yang sama. Okey, jangan buat kesalahan yang sama. Okey, kenapa jadi macam ni agak? Saya buat kajian, saya perhatikan, rupa-rupanya kenapa jadi macam ni? Sebab dia bukan sengaja Ustaz sebenarnya. Okey, kawan-kawan, dia bukan sengaja. Contoh, dia dah buat soalan nombor 3 ni. Tanda jawapannya adalah Jim. Dia nak fikir soalan nombor 4 ni. Okey, tengah-tengah dia fikir soalan nombor 4 ni, tiba-tiba tanpa dia sedar, dia tergaris, tak sengaja Ustaz, tergaris, pensel dia terkena huruf dal tergaris.
So, bila sampai dekat pemeriksa kertas, sampai pada saya contohnya, sampai pada Ustaz Hassan contohnya, okey, kami terpaksa, bukan kami nak buat, tapi kami terpaksa ikut nasihat siapa? Nasihat Najwa Latif. Apa kata Najwa Latif? Kosong, tak boleh bagi markah. Kenapa? Sebab satu soalan yang ada dua markah, mana-mana soalan yang ada dua jawapan, tak boleh bagi markah kosong. Sebab itulah kita kena baca arahan, kita kena ikut apa yang arahan itu nak kita buat. Dia kata bulatkan. Bukan susah pun. Biasakan ikut arahan. Okey? So jangan buat macam ni. Okey, jangan buat macam ni. Okey. Macam mana bulatkan? Macam ni, baca arahan bulatkan je lah. Okey, ni contoh. Okey, baik, mudah. Settle. Baik, mari kita buat sikit latihan. Okey, baik. Jasa ayah dan ibu. Jasa ayah dan ibu selalu apa jawapannya? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Come on. Alif, ba, jim atau dal? Alif. Alif, siapa tu? Nur Arina Kristina. Nur Arina Kristina. Okey, apa jawapan kamu? Ni Alif. satu. Saya nak request lah kalau boleh kan. Kalau boleh, buka lah kamera tu, bolehlah kita berkenal-kenalan. Kamu tengok muka Ustaz tak tengok muka kamu, tak syok lah kan. Saya nampak muka Haris, nampak muka Ustaz Hassan je setakat ni. Syahmi dah buka, bagus Syahmi. Okey, baik. Okey, apa dia Arina Kristina, jawapan kamu Arina Kristina? Jawapannya Alif. Alif. Okey, ada jawapan lain tak kawan-kawan? Ada jawapan lain tak kawan-kawan? Ada jawapan lain tak? Tak. Ada jawapan lain tak? Semua bersetuju dengan Kristina, jawapannya Alif? Setuju. Sure, are you sure? Mari kita tengok. Jawapannya ialah ba. Jawapannya ialah ba. Diingati. Hamzah mesti letak di atas alif. Baik. Okey, baik. Untuk kamu punya momentum ketika ini, kita lebih kurang 1 bulan nak jawab periksa. Okey, selalunya bila saya katakan, pengalaman saya bila saya beritahu, okey, apa jawapannya? Dia kata, Ustaz saya jawab ba. Contoh. Okey, saya pun kata, ada kumpulan A jawab alif, kumpulan B jawab ba. Saya pun jawab, okey, jawapan sebenarnya ialah ba. Apa yang berlaku? Kumpulan B ni kata apa? Ye Ustaz, kami betul. Dia pun seronok. Tetapi bila saya tanya, kenapa kamu pilih ba, tak pilih alif, jim atau dal? Allah, mereka terdiam. Okey, untuk kita punya kelas sekarang ni, zaman kita ketika ini, sepatutnya kita, bila kita jawab ba, kenapa ba, kita mesti ada reason ataupun alasan kita. Kenapa aku pilih ba? Kenapa tak pilih alif, jim atau dal? Jadi ada kaedah. Baik, ini soalan ni, okey baik. Dia tengok kan, dia kata, okey, jasa ayah ibu selalu, alif diingati, ba diingati, jim diingati, dal diingati. Apa ni Ustaz, semua jawapan sama? So agak-agak kamu lah dia nak uji kita tentang apa ni? Tentang apa? Siapa tahu? Tentang cara nak eja dia, ejaan. Okey. Zaman dulu, sebelum 2, 3, 5, 6 tahun lepas, bila masuknya soalan macam ni, dia akan tanya soalan macam ni. Contoh, ambulans membawa pesakit itu ke alif, apa? Bengkel kereta. Ba, pasar raya. Jim, jamban. Dal, hospital. So apa jawapan kita? Hospital. Mestilah hospital. Apa kehanya ambulans nak bawa pesakit itu ke jamban contoh. Kan? Sakit perut Ustaz, telefon ambulans. Ambulans datang ni, kenapa cik? Saya sakit perut nak terberak, boleh bawa saya pergi jamban? Dia bawa juga kamu tapi bukan pergi jamban. Pergi mana agak-agak? Pergi Tanjung Rambutan. Gila budak ni kata ni. Sakit perut pergi jamban. So, itu soalan direct. So, tak ada masalah. Tetapi hari ni soalan itu bertukar menjadi lebih susah. So, kita tengok ni. Jasa ayah dan ibu selalu diingati, alif, ba ingati, jim diingati, dah diingati. Semua diingati. So, apa dia nak buat sebenarnya? Oh, rupa-rupanya dia nak uji kita tentang cara ejaan. Sebab itu kamu kena tahu apa? Kena tahu cara nak mengeja. Macam mana tahu nak mengeja? Tidak lain dan tidak bukan, kena belajar kaedah jawi. Okay, so saya akan bagi tips satu. Apa tips dia?
Baik, kita tengok. Ni tolong bagi perhatian, tak faham tanya Tips dia. Yang ni antara kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Salah letak hamzah. Salah letak hamzah. So kita bagi tips hari ni. Baik, kita tengok. Kalau masuk imbuhan awalan. Okey, kita tengok imbuhan awalan seke dan di. Apa maksud imbuhan awalan? Imbuhan awalan ialah imbuhan yang ditambah perkataan ataupun suku kata perkataan ditambah pada kata dasar. Oleh kerana dia ditambah pada permulaan kata dasar, jumpa imbuhan dulu baru kata dasar, maka dipanggil dia imbuhan awalan. Imbuhan terbagi kepada berapa? Siapa tahu? Ingat lagi tak? Ada berapa imbuhan? Ada? 4. 4. Ada 3. Pertama imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan. Baik. So ini kita fokus pada imbuhan awalan se, ke dan di. Se ni imbuhan awalan, ke ni imbuhan awalan, di pun dipanggil sebagai imbuhan awalan. Baik, dalam jawinya ditulis se dengan sin sahaja, kaf, ke dengan kaf sahaja, di dengan dal sahaja. Ini untuk imbuhan awalan se, ke dan di. Okey, ini cara penulisan dalam jawi. Jangan salah. Jangan se, sin, ya. Ke, kaf, ya. Di, dal, ya. Salah. So, sin, kaf dan dal. Ini untuk imbuhan awalan se, ke, di. Okey, apa formula dia? Formula dia ialah apabila se, ke dan di ini bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka apa yang kena berlaku, apa yang akan berlaku, iaitu kita mesti letakkan hamzah di atas alif. Kalau tak letak hamzah boleh tak? Tak boleh. Salah. Ingat? Bila masuk se, ke dan di, okey, imbuhan awalan se, ke dan di bertemu dengan kata dasar bermula dengan alif, letakkan hamzah di atas alif. Kena letak. Ustaz, kalau tak letak hamzah betul ke salah? Jawapannya sin, alif, lam, ha. Salah. Ustaz, hamzah je pun nak berkira sangat ke? Memang kena berkira. Dalam jawi tak ada hamzah, salah. Salah letak titik, salah. So, be careful. Baik, sebagai contoh, se, kita ambil imbuhan se. Okay, imbuhan awalan dia se ni. Se. Okey, bertemu dengan apa? Ekor. Ekor ni dimulai dengan huruf apa? Mula dengan huruf apa kelas? Alif. Alif. So se ekor. Jadi jawapannya apa? Kalau se campur ekor jadi apa? Seekor. So macam mana tulis seekor? Sin, alif, apa? Hamzah. Ya. Hamzah kat mana? Atas alif. Atas alif. Good. Ya kafarah. Kenapa hamzah atas alif ni? Asalnya ekor tak ada hamzah pun. Kalau eja ekor sahaja. Tetapi bila masuk seekor maka hamzah kena letak alif. Kenapa? Sebab imbuhan awalan se, ke dan di. Understand? Faham? Okay, good. Baik, seterusnya. Baik, kita tengok. Okey, pilih perkataan yang dieja dengan betul. Okey, mana satu jawapannya? Siapa nak jawab ni? Kita tengok perempuan pula. Perempuan dah jawab tadi. Okey, tengok siapa pula? Muhammad Ikhwan Haziq. Ada Muhammad Ikhwan Haziq? Siapa-siapa nak jawab? Sebab masa tak ada ni. Itu guru. Saya. Okey, Ismul. Ismul. Silakan Ismul. Ame. Amir mana Amir? Tafadhal. Mana jawapan dia? Pilih perkataan yang dieja dengan betul. Ame Ustaz. Siapa-siapa jawab? Okey, Amir jawab. Try, sila. Salah tak apa? A dengan C. A dengan D. Okey, jawapannya apa? Alif, ba, jim atau dal? Alif, ba, jim atau dal? Come on. Ada banyak lagi ni. Okey, cepat. Jangan mau masuk kat sini. Ba jawapannya. Baik, dia kata ba. Dia kata ba ni A dan C yang betul. Baik, jawapan sebenarnya ialah dal, A dan D yang betul. Organisasi ni betul ejaannya, mengiklankan pun betul ejaannya. Organisasi ni adalah kata pinjaman bahasa Inggeris, mengiklan ni adalah kata pinjaman bahasa Arab. So, begini cara ejaannya. Baik, soalan saya, kenapa ketepatan ni bahasa Melayu dan kebenaran ni salah? Kenapa salah? Sebab ada alif. Kenapa? Ini satu lagi saya beritahu yang sering pelajar buat kesalahan. Dia salah eja. So, apa yang saya nak buat, nak kongsi kat sini ialah, okey, tips kamu sekiranya kamu nak menjauhikan sesuatu perkataan, pertama sekali pastikan tulis rumi dulu.
Okey, kita ambil contoh nota. Kita ambil satu perkataan kepastian. Sebab nak pastikan. Kepastian. Okey, tulis rumi dulu. K-E-K-P-A-S pas T-I-T-A-N. Kepastian. Lepas tu tips yang kedua, lepas tulis rumi, kena cari kata dasar dia terlebih dahulu. Kata dasarnya apa? Kepastian. Kata dasarnya apa? Gengs? Kata dasar kepastian apa, geng? Pasti. Pasti. So eja, okey dah dapat kata eja pula pasti dalam bumi, dalam jawi. Pasti eja macam mana? Pasin, taya pasti. So dah dapat dah. Dah dapat pasti eja pasin taya. So imbuhannya apa? Ke dan juga an. So ke masukkanlah ke, an masuklah an sahaja. Okey, jadi kepastian eja macam mana? Ke, kaf, pasin, taya, nun. Ada soalan ke tak? Ada soalan ke tak? Kalau tak ada saya nak tanya. Baik, soalan saya. Kenapa an ini, imbuhan akhiran an ini dieja dengan nun sahaja? Kenapa tak alif nun? Sebab kalau ya dengan Ini okey. Ini lagi satu. Satu lagi kesalahan yang sering atau acap kali pelajar-pelajar atau calon UPKK buat. Baik, so saya bagi satu lagi tips. Apa dia? Imbuhan akhiran an. Okey, macam mana kita nak tahu ni an ini macam mana? Baik, an untuk rumi senang je dieja dengan an. Apa saja perkataan yang datang bila masuk imbuhan an dalam rumi, tulis je an. So tak ada masalah. You have no problem. Tetapi, tu saya kata jawi ni tak semudah yang kita sangkakan. Tetapi dalam jawi ni ada 3 jenis an ditulis. Yang pertama, an ditulis dengan hamzah nun. Yang kedua, an juga tetapi ditulis dengan alif nun. Yang ketiga, an juga tetapi ditulis dengan nun sahaja. Alright. So, sekarang saya bagi tip. Jangan confuse. Okey, waktu mana an ini ditulis dengan hamzah nun? Waktu bila an ini ditulis dengan alif nun? Waktu bila an ini ditulis dengan nun sahaja? Mari kita tengok. Okey, apabila hamzah nun ni, apabila tips dia ialah kata dasar berakhir dengan huruf alif. Yes, kata dasar berakhir dengan huruf alif. Contoh kita ambil apa? Cuba campur an. Jadi apa? Cuba campur an jadi apa? Cobaan. Ish. Cobaan. Okey. So. Baik. Okey. Okey, boleh dengar suara saya? Okey. Baik, cobaan. Okey. Cawau. Alif. Okey, kita dah cuba. Cawau alif. An ini nak eja macam mana? An ini nak eja macam mana? Macam mana nak eja an? Kawan-kawan, macam mana nak eja an? Hamzah. Ni an yang saya tulis dekat skrin ni. Hamzah nun. Kenapa Hamzah nun? Kenapa Hamzah nun? Kenapa tak alif nun? Kenapa tak nun? Sebab apa? Sebab alif tu ada kat belakang. Yes, sebab tengok ni. Sebelum an, kata dasar ni berakhir dengan huruf alif. Faham ni. Okey? Dapat tak? Dapat. Okey. Okey, seterusnya kita tengok huruf alif nun. An yang ditulis dengan alif nun. Okey, macam mana pula? Apabila kata dasar berakhir dengan huruf waw. Okey, contoh apa dia? Contoh buru campur an. Jadi apa? Jadi apa? Buru campur an. Buruan. So macam mana kita nak eja? Macam mana kita nak eja buruan? Bawau, rawau, an ini nak eja macam mana? Macam mana nak eja an? Macam mana nak eja an? Alif, nun. Kenapa alif nun? Sebab kata dasarnya berakhir dengan huruf wow. Okey. Jadi tips yang seterusnya, kamu hanya kena hafal apa dia? Alif dan waw sahaja. Tip dia. Bila kamu hafal, okey, alif bila kata dasar berakhir dengan huruf alif, an ini dieja dengan hamzah nun. Apabila kata dasar berakhir dengan huruf waw, an ini dieja dengan alif nun. Okey, maknanya kalau nun ni macam mana pula? Apabila kata dasarnya berakhir selain huruf alif dan waw.
Selain alif waw kata dasarnya, maka kena letak nun sahaja bila tambah imbuhan akhiran an. Contoh, makan campur an jadi apa? Makanan kan? So an ini nak tulis macam mana? Mim alif, kaf nun. An ini nak jadi macam mana? Nun. Nun sahaja. Kenapa nun sahaja? Sebab makan ini berakhir dengan huruf nun. Nun bukan alif. Nun bukan waw. apa? Nun bukan waw. Jadi sebab bukan alif dan bukan waw, maka makan ini dieja dengan an, ini dieja dengan nun sahaja. Faham ke tak faham ni? Yang ni pelajar sering buat salah. So kena ambil di sini, kena faham betul. Baik, kita buat latihan sikit. Okey. Buat latihan. Tak payah buat. Saya bagi jawapan. Ini jawapan saya. Okey. Baik, kita tengok. Okey. Percubaan. Percubaan. Para cawaba alif nun. Betul ke salah? Soalan bocor ni. Betul ke salah? Gengs. Cepat. Betul. Salah. Jawapannya ialah salah. Sepatutnya Hamzah nun. Padanan. Betul ke salah? Padanan. Padanan nombor 2. Padanan ni nombor 2 ni. Okey, padanan. Betul ke salah padanan? Betul. Okey, betul. Baik, sebab nun sahaja. Okey, sebab dia N ini nun ni bukan alif bukan waw. So suruhan betul ke salah? Betul. Betul. Kejayaan betul ke salah? Salah. Salah. Pemburuan betul ke salah? Pemburuan. Betul. Betul. Okey, baik. So jangan salah lagi. Baik, seterusnya mari kita tengok. Kita laju sikit. Okey, Ibu Hamid seorang yang penyayang. Satu ke dua? Satu jawapannya. Okey, satu. Okey, komus itu kepunyaan. Satu ke dua? Dua. Permainan congkak diminati. Satu ke dua? Satu. Saya kata di tadi kita belajar. Maksud imbuhan di kena tulis di dalia ke dal sahaja? Dal sahaja. Dal sahaja. So satu ke dua jawapannya? Satu. Okey, ayah membelikan. Satu ke dua? Ayah membelikan. Satu ke dua? Dua. Okey. Mata pelajaran Jawi diajar. Imbuhan sekeri diajar. Betul tak tadi? Satu ke dua? Dua. Okay, nampak? So jangan salah lagi Alright, seterusnya. Okey, baik kita tengok. Okey, siapa dia ni? Siapa nak balik? Afif. Ada Afif tak? Afif? Ada. Afif. Okey, Muhammad Hadif. Baca sah Hadif. Come on. Sebab masa berjalan ni. Kau tak sempat nak habis. Okey, siapa nak baca? Tak apa, kita buka siapa-siapa pun nak baca boleh. Silakan. Saya. Okey, siapa? Siapa? Muhammad Syah. Apa ni? Muhammad Syahril. Silakan Syahril. Baca. Reza. Baca cepat. Come on. Wow. Don't waste our time. Okey. Apa dia? Boy. Membaca buku cerita Di biliknya. di bilik. Okey, jawapannya satu ke dua? Jawapannya satu ke dua? Satu, baik. Okey, dia tahu jawapan satu tapi pelajar ni buat macam ni. Agak-agak betul ke salah? Salah sebab dia. Kenapa salah pula? Kenapa salah? Sebab dia dua jawapan. Sebab ada Yes, sebab salah sebab apa? Sebab garisan jawapannya melebihi jawapan sebenar. So be careful untuk soalan macam ni. Kalau kamu gariskan pertama Ustaz kata, okey, Ustaz kata gariskan, kamu kena gariskan. Ustaz Yamin kata boleh gunakan pembaris. So bila kita guna pembaris, cantik dah. Tetapi jangan melebihi jawapan sebelah. Sebab apa kalau melebihi jawapan sebelah? Saya kira satu soalan ni ada dua jawapan. Bila ada jawapan, kita sekali lagi terpaksa ikut nasihat Najwa Latif. Apa kata Najwa Latif? Kosong. Tak boleh bagi markah. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita tengok susun perkataan. Okey, susun perkataan. Okey, kita baik susun perkataan. Okey, ni soalan yang kita selalu tengok, selalu kita nampak. Susun ayat di bawah menjadi ayat yang sempurna. Baik, nombor 36 ni. Hendaklah bertakwa kepada kita sentiasa Allah. Ayat ni ayat jenis ayat apa? Ayat apa? Ayat apa kelas? Hendaklah bertakwa kepada kita sentiasa Allah ni ayat apa namanya? Salah kena tekan. Ayat
Ayat, come on. Hai nak periksa dah ni. Ayat apa ni? Hendaklah bertakwa kepada kita sentiasa Allah. Ayat apa? Ayat apa? Siapa nak jawab? Ayat apa? Danish. Okay, siapa perempuan saya tak nampak perempuan sini. Nur Salsabila. Salsabila ada tak? Tak, yang tadi Ustaz cakap tu perempuan lah. Mana? Danish, Ara tu, Ara. Oh yes. Ara mana Ara? Ara buka mic, buka kamera boleh Ara? Saya nak tengok muka Ara lah. Macam Ara penyanyi tu ke? Tak, saya Ah. tak pakai Ayah tudung. penata. Oh tak pakai tudung, alah leceh lah kamu ni. Pakailah tudung nak tolak webinar ni. Penata. Okey, siapa yang pakai tudung? Siapa yang pakai tudung? Yang perempuan pakai tudung, come on. Apa dia? Nak. Siapa? Arina. Okey, Arina, come on. Nur Arina Kristina. Ada tak? Ada. Ya Allah, nampak juga muka perempuan kat sini. Asyik lelaki comel. Okey, good. Arina Kristina. Okey, hendaklah bertakwa kepada kita sentiasa Allah ni. Ayat apa Arina? Agak-agak kamulah. Jawab je, tak apa. Salah tak apa. Come on. Ayat penyata. Ayat penyata. Salah. Sebab salah saya bagi Arina 1 tembakan. Syahid Arina, sian. Salah Arina. Bukan ayat penyata. Ayat apa kawan-kawan? Siapa tahu? Sebab kawan? Ayat Ayat kehendak. teruk. Ayat kehendak. Ayat teruk. Ayat apa? Ayat kehendak. Ayat kehendak. Ayat kehendak. Siapa Danish Ara kata ayat kehendak? Yes. Jawapannya ialah salah. Okey. Ayat seru. Ayat seru. Siapa jawab tu? Okey. Jawabnya ialah Ayat nafi. salah. Jawapannya saya panggil dia ayat hendaklah bertakwa kepada kita sentiasa Allah ni. Ayat apa? Saya panggil dia ayat Bengali jual kapet. Hah? Bengali jual kapet. Pernah tengok tak Bengali jual kapet macam mana? Tahu. Bengali jual kapet. Okey, contohlah. Saya Bengali lah. Contoh saya Bengali. Saya nak jual kapet dekat Arina. Kristina. Okey, tengok macam mana ayat dia jawab. Saya Bengali. Arina, are you ready? Saya nak jual kapet kamu ni. Okey, saya jumpa Arina. Saya kata Arina. Okey, saya ni Bengali Saya Bengali jual kapet. Yang pakai serban, yang pakai Bengali. Okay, saya kata macam mana ayat dia? Okay, saya akan cakap. Jumpa Arina, saya akan kata macam ni. Taliban. Okay, dengar Okay. Adik manis, mau beli kapet juga? Macam-macam kapet ada. Banyak murah. Beli 1, dapat 1. Beli 2, dapat 2. Beli 3, dapat saya. Contoh. Betul tak ayat dia tu? Adik manis, mau beli kapet juga? Betul ke tak betul? Betul ke tak? Susunan atur ayat dia betul ke tak betul? Tak betul. Macam ni, hendaklah bertakwa kepada kita sentiasa Allah. Tak betul. Ni bukan ayat kehendak. Ini ayat Bengali jual kapet. So apa peranan kita? Kita kena susun semula ayat ni menjadi ayat yang sempurna. So selalunya pelajar akan buat apa? Pelajar hanya terus tulis saja. So saya tak nak. Sebab ada berlaku beberapa kecuaian yang dilakukan oleh calon-calon yang menyebabkan mereka hilang markah, yang menyebabkan mereka tak dapat markah langsung pada jenis soalan yang macam ini. So, saya nak gunakan satu kaedah, saya showkan satu kaedah. Kalau boleh gunakanlah kaedah saya ni. Namanya ialah kaedah BNTPK. Apa ni BNTPK ni Ustaz? BNTPK ni apa dia? B ialah baca, N nombor, T tulis, P potong, K kaji. Okay, BNTPK apa dia? B baca, N nombor, T tulis, P potong, K kaji. Macam mana nak guna ni Ustaz? Okay, saya akan tunjukkan kaedah dia, cara nak guna dia. Okay, baik. Okey, tengok kaedah BNTPK. Contoh, ke syurga membawa kasih ibu. Okey, pertama sekali B apa dia? Baca. So kena baca dulu. Ke syurga membawa kasih ibu. Kenapa kena baca ni Ustaz? Sebabnya bila kita baca, automatik sel-sel otak kita ni akan berhubung. Macam iklan susu Ustaz. Ish. Cobaan. Memang otak kita akan berhubung bila kita baca. Baca dulu. Ke syurga membawa kasih ibu ke syurga. Bila kita baca, kita akan nampak, oh macam ni ayatnya. Maka kita teruskan kaedah kedua dengan N. N itu ialah nombor. Maka tuliskan nombor di mana? Di atas soalan. Okey, apa nombor 1 agak-agak? Kelas, nombor 1 apa dia? Nombor 1 apa kelas? Come on. Kasih. Nombor 2? Ibu. Ibu. Nombor 3?
Nombor 3, come on, nombor 3. Manpower. Nombor 4 ialah sugar. Okey, habis nombor. Kena apa? T ialah tulis. So tulis lah. Nombor 1 kasih, tulis kasih kat bawah. After T, lepas tulis, kena potong. Potong kat mana? Dekat atas. Tulis kasih, potong kasih. Tulis ibu, potong ibu. Tulis mama, potong mama. Tulis ke syurga, potong ke syurga. Kenapa kena potong? Sebab apa kena potong? Sebab apa dia? Sebab apa? Sebab takut ada yang tertinggal. Sebab tu kita guna kaedah ni. Last sekali ialah kaji. Kena kaji adakah betul ayat kita ni betul ataupun tak betul. Okey, baik, come on. Kita teruskan. Okey. Tadi kita mula pukul 10.18. Kita akan cuba habis 11.18 kalau boleh, insyaAllah. Baik, tanda bacaan. Okey. Tanda bacaan. Isikan tempat kosongan jawapan yang betul. Okey, jawab. Nombor 1 ni tanda apa ni? Nombor 11 ni tanda apa? Come on. Laju sikit. Doktor bertindik. Okey. Yang kedua, tanda apa ni? Tanda soal. Ya Allah, kacang goreng. Nombor 3, tanda kelas. Koma. Pengikat kata. Nombor 14, tanda apa kelas? Tanda koma. Nombor 15 yang terakhir, tanda apa? Tanda seru terbaik. Saya bagi sorokan dan tepukan untuk kamu. Oh, terbaik. Okey, baik. So, untuk soalan macam ni tiap-tiap tahun masuk, pastikan kamu mesti betul semua. Jangan sekali-kali kamu berhasrat ataupun teringin nak buang markah dekat sini. Jangan. So, pastikan betul semua. Baik, seterusnya. Soalan rumikan. Okey. Baik, nombor 1. Apa dia ni? Rumikan. Nombor 1, siapa nak jawab? Nombor 1. Cepatlah, geng. Tak sporting lah, geng. Nombor 1 apa dia? Jawab je, jawab. Salah tak apa. Generasi baru pembangkit umat. Yes, generasi baru pembangkit umat terbaik. Nombor 2 dia. Sebutlah pelancong. Sambutlah pelancong dengan senyuman. Okey, saya nak semangat sikit. Semangat, teman. Kita ambil muzik semangat sikit. Yes. Okey, nombor apa dia? Sayuran. I like it. Okey, terbaik. Nombor 4, permainan badminton. Yes. Nombor 25 yang terakhir, siapa nak jawab? Pakaian tradisional. Terbaik. I like it. Okey, kita tengok kesalahan calon. Kita tengok apa kesalahan. Okey, dia baca ni. Doraemon dia suruh buat apa? Dia kata rumikan. Ini yang saya nak kongsi kesalahan calon supaya apa? Jangan buat macam ni. Apa dia kata? Dia kata rumikan. So dia suruh rumikan. Soalan dia, Doraemon suka makan dorayaki. Dia boleh baca Doraemon suka makan dorayaki. Dia boleh tulis rumi tapi dia buat macam ni. Doraemon, dia tulis Doraemon suka makan dorayaki. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Salah. Betul lah. Doraemon ni. Doraemon suka makan dorayaki. Kenapa salah? Jawapannya adalah dorayaki. Ingat, dia kata apa? Rumikan. Dorayaki. Dia seolah-olah kata dorayaki makan suka Doraemon. Dorayaki yang suka makan Doraemon pula. Oi, terbalik ni. So salah. So pastikan jangan keliru. Ramai pelajar yang terkeliru. Baik, kalau dia kata rumikan, ingat sampai bila-bila. Kalau dia kata apa? Dia kata jauhikan, maka kamu mesti tulis bermula daripada kanan kamu. Kanan mana ni? Kanan tangan makan. Berakhir dengan apa? Kiri kamu. Itu apa dia? Jauhi. Tengok simbolik harimau tu. Dia lari daripada mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri. Maknanya bermula dari kanan, akhir sebelah kiri. Kalau Rumi bermula dari sebelah kiri, akhir sebelah kanan. Jangan kamu confuse. Baik, yang seterusnya bina ayat. Okey, kita berhenti sekejap kat sini untuk dengar satu cerita. Baik, ceritanya begini. Dengar semua bagi perhatian kat cerita saya. Saya nak tanya. Baik, semalam. Okey, hari ni kita ada webinar dengan kamu kan di Sri Imtiaz Cyberjaya. Semalam kebetulan saya buat Google Meet pertemuan reunion bersama dengan rakan-rakan sekolah menengah saya. Ada lebih kurang 100 orang, bermakna ada 100 keluarga.
Okey, saya sembang dalam cerita saya tu saya ceritalah. Okey, terbuka cerita saya kata besok hari ni lah kan saya kata. Semalam besok saya ada jemputan ceramah dekat sekolah Sri Imtiaz. Tiba-tiba anak daripada seorang kawan saya ni dia on mic dia kata kat saya, "Ustaz," dia panggil saya ustaz lah. Ustaz nak mana?" Saya kata kat Cyberjaya Sri Imtiaz. "Ustaz, saya dulu bekas pelajar sana Ustaz." Dia kata kat saya. Betul ke? "Betul Ustaz." "Habis sekarang kamu kat mana?" "Saya dekat Pahang sekarang Ustaz." "Kenapa pindah?" "Saya terpaksa ikut ayah saya berpindah ke Pahang." "Saya Ustaz, sebenarnya dia cakap kat saya sangat-sangat rindukan kawan saya Ustaz. Ramai sangat best friend forever saya Ustaz. Bawa kawan baik saya Ustaz kat sana. Ustaz, boleh tak tolong sampaikan salam pada mereka Ustaz? Saya nak tanya kamu ingat tak siapa-siapa pelajar yang berpindah ke Pahang?" Dia menangis tau dekat saya. Dia kata rindu sangat nak contact, tak ada contact, handset dia rosak. Tak boleh nak contact kamu. Dia rindu sangat. Ada sebut beberapa orang kawan baik dia, saya tak ingat lah. Tapi dia sebut, dia menangis sampai sebut sebab apa dia kata kami kat sana masa saya kat sekolah Imtiaz baik. Apa nama dia? Kamcing. Dengar, cuba kamu ingat. Ada tak siapa-siapa yang kamu ingat? Apa nama dia? Ada tak? Cuba. Tak ada. Okey, dengar. Apa nama dia? Saya pun dengar. Kebetulan saya dapat idea. Okey, saya kata macam ni. Oleh kerana mungkin saya agak dia orang tak tahu siapa, saya kata boleh tak post gambar dia kat saya nak upload dalam slide saya supaya kawan-kawan dapat tengok. Dia kata malulah Ustaz. Tak apa, saya kata post. Malu Ustaz, post lah saya kata. Okeylah Ustaz. Maka dia bagi gambar sebelah tepi. Nampaklah gambar dia. So, hari ni saya nak bawakan khas. Cuba tengok skrin saya. Kamu punya kawan baik, your best friend forever, ever and ever. Apa dia? Ni dia. Your best friend forever, ever and ever. Siapa dia? Prak. Ini dia, kawan baik kamu. Inilah kawan baik. Terima kasih. Okey. Okey, baik dah. Okey, kita buat. Okey. Bagi satu, kita main satu pertandingan. Kita main satu permainan lelaki lawan perempuan. Siapa cepat dia menang. Okey, baik. Okey, permainan dia, tajuk dia ialah Super Spontan Extravaganza. Nama macam rancangan TV. Baik, apa saya nak bermain ni, lelaki lawan perempuan ni, siapa cepat dia dapat 3 kali percubaan je. Kalau lelaki cepat dapat 3 percubaan, dia menang. Kalau perempuan cepat, dia menang. So, cepat. Okey, baik. Bina ayat berpandukan gambar. Bermula pada sekarang. Okey, cepat, come on. Lembu suka makan rumput. Laki ke perempuan tu? Kasih. Kasih perempuan. Lembu suka makan rumput. Perempuan 1, laki 0. Kalah lagi ni. Okey. Cepat, come on. Berwarna hitam dan putih. Baru nak Lembu itu berwarna hitam putih. Perempuan lagi 1. 2-0. Lembu itu betina. Makan susu. Lembu, siapa tu? Lembu itu betina. Siapa dia? Laki. Lembu itu betina. Okey, 2-1. Laki 1, perempuan 2. Come on, lagi 1 percubaan. Lembu berikan susu. Lembu ada ekor panjang. Lembu memberikan susu pada manusia. Lembu memberikan susu pada manusia. 2 sama. Okey, penentuan. Okay, come on. Siapa nak menang, laki ke perempuan? Okey, penentuan sedia mula. Come on. Bos susu. Ekor yang panjang. Apa dia? Kalau asal daripada baju kurung pakai tudung. Ustaz. Okey. Bos susu. Jantan. Bos susu. Bos susu. Oh, itu dah. Sangat sihat. Cepat, satu lagi. Siapa menang ni? Come on. Masuk. Come on. Susu lembu tahan. Kembali waktu raya haji. Lembu ni kompetisi sebenarnya lelaki ke perempuan tu? Lelaki. So pemenangnya ialah lelaki. Okey, terbaik. Okey, baik. So, okey, lelaki menang. Nasib baik. Esok Ustaz Hassan kena pakai baju kurung, pakai tudung. Nasib baik lelaki menang. Okey, baik, mari kita tengok. Baik. Okey, pernah masuk 5-6 tahun yang lepas. Okey, saya takut dia masuk balik tahun ni, so kita buat sikit ulang kaji. Kita tengok sikit. Baik. Bila soalan macam ni kata bina ayat berpandukan gambar, kadang-kadang dia bagi bina ayat berpandukan perkataan, bina ayat berpandukan situasi, dia bagi contoh lah kan. Okey, apa pun. Okey, pertama sekali, okey, dia akan jadi masalah kepada siapa? Masalah dia berlaku pada pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang ni tadi. Ustaz, kenapa pelajar cemerlang ada masalah untuk bina ayat? Sebab pelajar cemerlang ni dia akan cuba cari ayat yang baik. Contohnya saya bagi, okey, bina ayat. Okey, ada seorang pelajar ni yang saya nak kongsi dekat satu bengkel ni, dia jawab. Ustaz, saya nak jawab, silakan. Dia jawab. Okey, dia jawab apa? Dia kata, okey, ni pelajar cemerlang ni. Memang hebat dia.
Dia kata, okey, lembu ini ialah lembu jenis tenusu yang berasal daripada Switzerland. Wah, canggih tak ayat dia? Canggih sangat. Tetapi dia terlupa, dia menjeratkan diri dia kepada apa? Kepada kesalahan ejaan. Macam mana nak eja Switzerland? Walaupun ayat canggih, tetapi kalau salah eja potong markah. Rugi tak? Rugi. So saya showkan pada kamu, sekiranya kamu nak buat ayat, kalau ada ayat buat ayat masuk soalan macam ni, buat ayat mudah. Jangan, walaupun kamu pandai ke tak pandai ke, buat ayat mudah. Contoh, kita buat lembu itu besar. Simple, dapat 2 markah. Eja lembu, eja itu eja besar. Pastikan ejaan yang kita nak eja tu, kita confident eja dia. Betul-betul confident dengan ejaan dia. Okey, yang kedua, lembu ada 2 tanduk. Ayat mudah. Yang ketiga, macam kamu cakap tadi, ini lembu betina. Pernah berlaku satu kisah ini, kisah benar. Saya pergi satu bengkel, saya tak nak sebut nama tempat dia. Saya tanya, sila bina ayat mudah. Maka dia angkat tangan jawab. Lelaki angkat. Saya nak jawab ustaz. Saya tengok dia bangun, badannya Masya Allah besar pada saya. Bakar baik ni. Besar. Dia kata, ustaz saya nak jawab. Okey, saya kata silakan. Dia kata, ini lembu jantan. Maka saya kata, salah anak-anak, salah. Saya kata salah. Dia kata apa? Dia marah saya. Dia kata, ustaz, apa ni ustaz? Tadi ustaz kata bina ayat mudah. Saya dah bina ayat mudah, lembu ini lembu jantan. Ustaz kata salah. Kenapa ustaz? Ustaz tak puas hati dengan saya ke? Kalau tak puas hati, jom kita kat luar. Nak ajak saya bertumbuk pula. Ish. Cobaan. Saya kata memang saya suruh bina ayat mudah. Tetapi syaratnya kena tengok yang kedua. Apa dia? Mesti berpandukan kepada gambar juga. Dia kata lembu, ini lembu jantan. Ini gambar bukan lembu jantan tetapi lembu betina. Apa buktinya? Tut. Jangan sebut. So, diam. So, ini lembu betina. Maksudnya apa moral of the story dalam cerita ni? Ialah walaupun dia suruh bina ayat, tetapi kamu mesti berpandukan kepada gambar yang diberikan. Sekiranya tak jelas, kamu boleh angkat tangan, tanya pemeriksa atau pengawas pengawal peperiksaan, dewan peperiksaan pengawas. Kamu tanya, cikgu, ustaz saya tak jelas lah gambar ni, boleh tak ustaz beritahu kat saya? Ada hak, kena tanya. Okey, seterusnya pastikan bina ayat mudah, pastikan ejaan betul. Okey, baik seterusnya. Tengok gambar? Okey, gambar apa ni? Apa? Awas. Okey, apa dia? Awas, jaga tulisan kamu. Saya sedang memerhatikan kamu. Jaga tulisan kamu. Jaga tulisan elok. Awas, jaga tulisan kamu. Okey. So, okey, tengok sini. Okey, Muhammad Haris. Haris, tolong saya Haris. Haris. Ada Haris? Haris. Okey. Tolong nyanyi sikit kat kawan-kawan. Cik semua siapa sakit naik atas. Oh lama suara dia macam sebiji macam hantu Kak Lima. Okey, kenal tak siapa aku? Kenal tak siapa ni Haris? Okey, baik. Okey Haris, tolong baca apa hantu Kak Lima ni cakap. Pertama, Haris. Jaga tulisan kamu. Sikit Haris. Yang kedua, kuat sikit. Pastikan Kak Lima boleh baca. Yang lain dengar. Yang ketiga, Haris. Letakkan titik elok-elok. Yang keempat. Elok-elok. Jangan tulis sampai lewat. Okey, baik. So, pastikan. Okey, tulis elok. Jaga. Okey, saya pesan tulisan Jawi ni, dalam Jawi kena tulis elok. Tulis cantik-cantik. Bukan, okey, saya ulang balik. Saya kata tulis cantik-cantik. Ulang lagi sekali. Tulis cantik-cantik. Saya tak cakap tulis camtai cantik. Hati-hati. Tulis cantik-cantik Okey, baik, kita tengok jenis ayat. Okey, kita laju sikit. Okey, kata kunci jenis ayat ada 5 jenis. Kata kunci dia ayat kita tengok. Apa kata kunci? Ayat tanya. Yang pertama apa? Kata tanya. Mesti ayat tanya ada kata tanya, ada tanda soal. Tanda tanya. Itu ayat tanya. Yang kedua, ayat seru, ada kata seru, ada tanda seru. Ayat nafi mesti ada perkataan kata kuncinya, ada perkataan tidak, bukan ataupun belum. Yang keempat, ayat kendak. Macam mana kita nak kenal ayat kendak? Mesti ada perkataan di depannya jemput, sila, tolong, jangan ataupun bantulah. Baik, ayat kendak. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan sesuatu. Okey, tanda nokta, kemudian tidak ada perkataan-perkataan di atas ni. Tanda-tanda di atas ni itu kita panggil ayat penyata. Kita cara nak kenal. Ini tak masuk. Baik, aduhai sedapnya rambutan ini. Ayat apa ni? Tengok. Ada tanda seru ni, tanda seru terus ayat apa ni? Ayat seru. Tak payah tak ada. Tengok ni.
Jemput, ada perkataan jemput lah. Tanda apa? Ayat apa? Ganda. Ayat ganda. Saya tidak. Kata tidak. Ayat apa? Tidak. Ayat nafi. Melaka. Tengok tak ada perkataan apa semua tadi ni. Ada titik saja. Ayat apa? Ayat penyata. Ada tanda tanya ni. Tak macam tengok ada tanya. Ayat apa? Ayat tanya. Yang ni wajib kita semua. Baik, ada pernah buat kesalahan macam mana dia buat macam ni? Dia buat macam tu prak. Ni tak sampai terlebih. Okey, jangan sekali-kali mempermainkan perasaan pemeriksa. So jangan buat macam ni. Salah. Kalau macam ni salah. Memang salah. Baik, gariskan bagi kena betul-betul pada jawapannya. Tak apa lagi. Ada satu kes lagi pelajar dia buat macam ni. Dia tak guna pembaris. Dia buat prak. Ni pun salah. Yang kedua prak. Yang ketiga prak. Jawapan dia betul. Tapi dia buat macam ni. So, bila dapat macam ni, ustaz-ustazah susah nak memeriksa. So, senang bagi kita orang pangkah salah. Jangan buat macam ni. Gunakan pembaris. Garis elok-elok. Baik, kata pinjaman. Okey. Istiqamah. Kata apa? Bahasa Arab. Doktor? Bahasa Inggeris ke bahasa Arab? Inggeris. Ilmu Inggeris Arab. 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 Ilmu dalil? Arab. Fungsi Arab ke? Inggeris? Inggeris. Okey, ni kena betul semua. Okey, petikan. Okey, saya laju sikit petikan. Sebelum kita masuk Okey, petikan. Okey, petikan ni okey, jawab berdasarkan petikan, mesti baca petikan, faham petikan. Okey, jawapan saya nak fokus kat sini. Kalau subjek lain saya tak tahu, tapi untuk Jawi, contohlah dia kata, siapakah nama penceramah Jawi pada hari ini? A jawab Ustaz Hidayat je. B jawab nama penceramah Jawi pada hari ini ialah Ustaz Hidayat. Kamu nak pakai jawapan yang mana? A ke B? B. Jawab B. Siapa tak nak jawab A? Jangan jawab dekat sebab kita tak tahu pemeriksa macam mana. Kalau pemeriksa tu syadid, maka kamu jawab point, salah. So baik kita nak selamat, kita jawab penuh. Macam bahasa Melayu juga. Cuma tulisan Jawi. Sama. Okey, seterusnya kita masuk yang terakhir, bahagian B, khot. Okey, ada 30 markah. Baik, bahagian ni, okey, pertama sekali, markah ada 30 markah. Mesti menggunakan pensel mechanical khot. Ada jenis 3 jenis khot, nasakh, khot sulus, khot rikaah. Khot banyak jenis tetapi 3 ni yang masuk dalam periksa. Baik, ini yang dikatakan dengan pensel mechanical khot. Kena dapatkan segera. Kena guna pensel ni. Baik. Baik, kalau guna pensel ni boleh tak? Tak boleh. Saya tak galakkan guna pensel ni. Baik, kenapa tak boleh pensel ni Ustaz? Syarat untuk tulis khot, pensel mata dia mesti 4 segi condong. Yang ni 4 segi juga betul, boleh condong, tetapi masalahnya terlalu besar. Bila terlalu besar, ruangan jawapan diberi kecil. Bila kita nak buat bentuk khot, tak dapat bentuk yang khot yang sempurna. Maka saya kata tak boleh guna. Okey, kalau untuk ketalipisan pertandingan mungkin boleh guna. Tapi untuk jawab, guna pensel mechanical khot tadi. Yang ni boleh tak? Yang ni tak boleh sebab mata dia bulat. Tak halus dan bulat. Bukan 4 segi. So tak boleh tulis khot. Yang ni boleh tak boleh? Yang ni pun tak boleh. Ustaz, ada orang tanya saya, kalau saya asal pensel ni jadi 4 segi mata boleh tak Ustaz? Saya kata Tak boleh, tapi kalau dia asah boleh lah. memang dia asah boleh, tapi dengan baik-baik. Saya tak galakkan. Kenapa? Sebab bila kita dah asah, okey, mula-mula sebelum masuk mesin kita dah asah, jadi batu 4 segi kita tulis. Tiba dia dalam peperiksaan tulis pak, ditakdirkan patah. Maka apa yang kita buat? Kita tak ada bahan nak buat, tak ada bahan nak tulis, tak ada bahan nak asah balik, lupa nak bawa apa nama ni yang panggil? Pisau. Maka kita akan buang masa kat situ. Rugi maka. Okey, ataupun dia bawa pisau tapi nak asah pula, dah makan masa. Sebab tu saya kata gunakan pensel khot tadi yang mechanical tu. Kenapa? Sebab dia dah sedia mata 4 segi. Kalau patah, kita gunakan kertas sahaja boleh asah. Dengan kertas je kita boleh asah. Tak payah guna apa-apa. Baik, so yang ni saya tak galakkan guna. Baik, kita tengok khot nasah. Macam mana kita nak kenal khot nasah? Okey, ni contoh khot nasah. Saya panggil dia tulisan biasa. Ini nama saya bagi. Bukan nama saintifik. Bukan nama yang dia bagi oleh pakar khot. Nama saya bagi. Sebab apa? Nak bagi mudah kita ingat. Baik, bersatu. Okay, apa tanda dia? Ni nak kena faham. Tanda khot nasah, alif dia pertama dia mesti naik dan tegak, straight. Itu khot nasah. Kalau alif dia straight, khot nasah. Ataupun kamu tengok alif dia naik, condong ke dalam. Itu jangan cakap banyak. Khot nasah lah tu. Okey, yang kedua dal. Dia ada dal biasa sebab tu tulisan biasa. So, khot nasah. Okey. Macam mana nak kenal khot sulus? Ini contoh khot sulus. Baik. Pertama sekali khot sulus dengan khot nasah yang selalu orang berbeza. Khot sulus, khot nasah yang orang keliru. Baik, macam mana kita nak kenal? Saya panggil dia tulisan berbunga-bunga. Kenapa berbunga? Sebab dia punya bunga, nampak? Pertama nak kenal, tengok huruf alif. Alif dia akan naik dan condong keluar. Kalau naik, condong keluar tu khot sulus. Yang kedua, dal dia, ekor dia akan naik ke atas, ekor dia. Berbunga-bunga kan naik, melengkuk ke atas. Khot sulus. Ataupun yang paling penting, kamu tengok. Ba dia ada kepala kecil kat sini, nampak? Kepala kecil. Contoh, ta ada kepala tak? Ada kepala ta ni. Ga, ada kepala kat ga ni.
Ada kepala je, itu khat sulus. Itu tip dia. Khat rikaah mudah nak hafal, dia lain daripada khat sulus dan nasar. Dia tulisan, kita panggil tulisan bersegi. Tengok, yang pertama alif dia akan pendek, kedudukan dia 90 darjah tajam, kemudian tebal, hitam, dan alif dia selalunya bersambung. Kalau ngah bersambung, 3 titik disambung. Ya pun dia titik dia bersambung. Itu khat sulus. Baik, kita tengok contoh soalan khat yang terakhir. Okey, ini contoh soalan 30 markah. Baik, yang ni saya nak kamu cuba curi markah pada ruangan ini. Pastikan ruangan ini betul semua. Sebab pada 51 hingga 60 ni penulisan tak semua orang pandai tulis. Jadi macam mana nak tulis ni? Tulis ni kena copy and paste. Tiru sahaja. Kalau raw dia macam contoh kita ambil nombor soalan 58. Pekerti, kaf dia macam tu, kamu kena tiru sejibik macam tu. Kaf macam tu. Jangan buat kaf lain. Ikut copy and paste. InsyaAllah. Baik, so kita fokus pada soalan ni. Soalan yang saya tandakan ni untuk kita kutip markah 10 markah. Baik, contoh pelajar cemerlang. Khat apa agak-agak? Tengok ada kepala tak? Cari kepala dulu. Ada kepala tak? Ada. Nampak ni dekat alam alif ada kepala. Dekat lam ni ada kepala. Kalau ada kepala saya kata khat apa? Khat sulus. Okey, tengok ibu misali, tengok ibu misali. Alif dia ada kepala tak? Ya, ada kepala tak? Tak ada kepala. Kalau tak ada kepala, khat apa? Ada kepala. Ada kepala khat sulus. Jangan terlupa. Ada kepala khat apa? Khat nasah. Okey, seterusnya jiwa bangsa. Ni nampak titik dia bersambung. Kalau titik bersambung, khat apa? Lain pada yang lain. Khat rikaah. Budaya maju. Nampak? Ekor dal naik atas. Tengok alif ada kepala. Alif condong keluar, ada kepala. Ba ada kepala ni. Khat apa? Khat sulus. Sulus. Okey. Rakan muda. Khat apa ni? Lain pada yang lain. So jangan salah, ini kena betul semua. Mari kita tengok lagi sekali. Jambatan ilmu. Khat apa? Tak ada kepala ni. Khat apa? Khat nasah. Bermatahari nampak. Tak ada kepala. Nampak kepala kecil. Tak ada. Alif dia sondong keluar. Khat apa? Sulus. Alif dia tak ada kepala. Straight. Khat apa? Bakul ayam. Ba ada kepala. Ada kepala. Khat apa? Sulus. Okey, Mina cergah lain daripada tulisan di atas. Nampak bersegi-segi. Nampak itu. Titik sama rikaah. So mesti betul semua. Okey, saya rasa sampai situ dulu. Saya harap dapat bagi manfaat pada saya. Kalau ada apa-apa masalah, Ustaz boleh PM saya atau tanya apa melalui personal khusus untuk jawab. InsyaAllah saya bantu. Baik, yang terakhir dengan bersama, orang yang berhenti tidak akan menang dan orang yang menang tidak akan berhenti. Saya harap, saya doa kamu akan jadi golongan yang kedua ini. Orang yang menang tidak akan berhenti. So kita ada lebih kurang sebulan lebih. So pastikan jangan berhenti untuk terus berjuang. Gali ilmu, belajar dan belajar. Mudah-mudahan kejayaan akan menjadi milik kamu. Saya rasa sampai itu dulu Ustaz Hasan. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun apa sahaja yang terkasar bahasa. Mohon ampunan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Hasan Al-Bakri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Hidayat bin Hashim atas penerangan yang bagi Ustaz cukup jelas dan bersabar Ahmad Syahid, bersabar, tolong tutup mikrofon. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Nur Hidayat bin Hashim atas penerangan yang cukup baik. Okey, boleh berubah-berubah suara. Perwatakan tiba-tiba berubah. Ustaz pun nak ru'yah tadi. Jadi tak jadi. Tak apa, Ustaz dah standby. Macam Ustaz. Nasib baik. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada rezeki kita bersua lagi. Untuk InsyaAllah. Untuk UPKK akan datang insyaAllah. Jadi saya nak tahu Ustaz Amin dah ada ke? Untuk slot yang terakhir hari ni. Ustaz Amin ada dah ke? Tak nampak pula dia ni. Amir Rosman ni bukan ya? Amir Rosman tu rasanya? Ya, Amir Rosman. Oh, okey, baik. Okey. Suara tak dengar lagi tu. Betul juga. Ustaz Amin, sambil tu bolehlah set up Ustaz Amir Rosman. InsyaAllah seperti mana awak sedia maklum untuk episod kita, kita panggil episod terus. Untuk episod yang ketiga, teruskan bersemangat. InsyaAllah kita akan tamat selesai daripada
semualah penerangan yang akan disampaikan oleh Ustaz Amin. Ustaz minta semua lagi teruskan bersama